Sekarang, saya berada di Masjid Duyung kecil yang terletak di Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Masjid yang dikenali sebagai Masjid Tok Kaya Wan Abdul Kadir ini menjadi sebahagian plot penting dalam catatan buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris bin Abdul Rashid. Saya merupakan pelajar kelas 4 Ibnu Sina dari Sekolah Kebangsaan Duyung, Kuala Terengganu. Buku yang saya pegang ini merupakan buku catatan sejarah yang berjudul Ulama Terengganu Suatu Sorotan. Buku ini disunting dan diperkenalkan dari Muhammad Abu Bakar. Tahukah anda, buku ini telah berumur 30 tahun yang diterbitkan pada tahun 1991. Saya belum lahir lagi pada waktu tersebut. Buku ini terhasil melalui kerjasama antara Utusan Publications and Distributors Sendirian Berhad dan Jawatan Kuasa Koleksi Terengganu Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu. Susunan kata dan ayat dalam buku ini amat mudah difahami. Oleh itu, saya syorkan buku ini sesuai untuk dibaca oleh seorang pelajar sekolah rendah sehingga peringkat universiti. Para pecinta ilmu juga disarankan membaca buku ini oleh sebab kandungan fakta sejarah yang dipetik daripada pelbagai sumber. Buku ini mempunyai 276 halaman, disusun kepada beberapa bahagian. Bahagian pertama diterangkan berkenaan sejarah dan kebangkitan ulama Terengganu. Bahagian kedua pula diterangkan berkenaan ulama pengasasan pengajian Islam di daerah-daerah negeri Terengganu. Tahukah kalian, saya merupakan generasi muda Pulau Duyung. Terdapat satu bab berkenaan perjalanan ulama Tok Syekh Duyung pada bahagian 3 buku ini. Tak kenal, maka tak cinta. Jom bersama saya ke Kota Lama. Kota bersemadinya seorang permata agama. Tercatat sudah dalam sejarah. Saya turut berkongsi bacaan buku sejarah ini bersama kawan-kawan yang lain. Mereka cukup seronok apabila mendengar kisah Tok Syekh Duyung. Demi menyelamatkan iman. Nama sebenar Tok Syekh Duyung menurut buku ini ialah Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Muhammad Amin. Disangka tidur hanya Semua kawan saya cukup teruja dan kagum terhadap perjuangan Tok Syekh Duyung. Tok Syekh Duyung dikatakan anak kepada Tok Syekh Kodi, ulama dari Patani yang melarikan diri dari ikutan kejatuhan Patani ke tangan Siam. Saya membawakan kepada anda semua ke Kota Lama Duyung. Kota bersejarah ini terletak di Kampung Duyung Kecil, Kuala Terengganu. Masjid Duyung Kecil terletak berhampiran Kota Lama Duyung ini. Masjid ini dijadikan pusat penyebaran ilmu oleh Tok Syekh Duyung. Ramai penuntut ilmu hadir untuk menadah kitab seperti kitab fiqh, tafsir, hadis dan tasawuf. Tok Syekh Duyung digelar lidah negeri Terengganu. Beliau pernah dilantik menjadi mufti pada tahun 1853. Tulang belulang berserakan, tulang dari binatang tunggangan, juga anjing yang dijanjikan surga, Kitmir yang mulia. Walaupun dilantik menjadi mufti, kebanyakan daripada tugasnya dijalankan di rumahnya di Duyung Kecil.
Beliau hanya pergi ke pejabat untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan yang amat penting sahaja. Pada Ashabul Kahfi, Kehadiran Tok Syekh Duyung memberi impak yang besar terhadap pergundangan Islam di bumi Darul Iman ini. Antara murid yang disayangi oleh Tok Syekh Duyung ialah Tok Kupalo atau nama sebenarnya Syekh Abdul Rahman. Jenazah Tok Syekh Duyung dikebumikan di tanah perkuburan Syekh Ibrahim, Kuala Terengganu. Dalam buku ini juga turut disertakan senarai tokoh ulama yang giat menjalankan dakwah terhadap penduduk pada awal kurun ke-20. Peranan Tok Kupalo dalam pemerintahan Islam dan kisah pembabitan Haji Abdul Rahman Limbong menentang British juga dinukilkan dalam buku ini. Rakaman dalam buku sejarah ini diharapkan menjadi peringatan, petunjuk dan pencetus ilham kepada generasi sekarang dan seterusnya. Saya sebagai generasi muda Pulau Duyung merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Tok Syekh Duyung memilih tanah ini sebagai pusat perkembangan Islam di bumi Terengganu. Saya, Muhammad Haris bin Abdul Rashid, berjanji akan mendalami ilmu bersungguh-sungguh bagi memartabatkan Daulah Islamiyah. Ulama pewaris Nabi. Sekian, wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.